ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, malam ni kita sambung lagi bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Dalam kitab terjemahan kita muka surat 287. Faslun. Kata Imam Al-Musannif rahimahullah, di antara cara minum Nabi SAW adalah dengan posisi duduk. Itulah petunjuk cara minum yang beliau yang wajar. Bahkan diriwayatkan dengan sahih bahawa beliau SAW pernah melarang minum sambil berdiri. Yakni terdapat larangan daripada Nabi SAW. Diriwayatkan juga dengan sahih bahawa Rasulullah SAW pernah memerintahkan orang yang minum sambil berdiri untuk memuntahkan minumannya. Namun juga diriwayatkan dengan sahih bahawa beliau sendiri pernah minum sambil berdiri. Macam mana nak combinekan hadis-hadis yang nampak seolah-olah bercanggah ini, padahal tidak ada percanggahan pun. Kalau kita belajar, kita akan nampak. Sebahagian kalangan menandaskan, yakni menyatakan bahawa riwayat kedua ini memansuhkan riwayat yang pertama. Ini dia ada penjelasan secara detail masing-masing, ada pandangan dan pendapatnya daripada kalangan ulama al-mu'tabarin. Sebahagian golongan pula menyatakan itu menjelaskan bahawa larangan beliau bukanlah bertujuan mengharamkannya, namun sekadar sebagai bimbingan, dan perbuatan itu lebih baik ditinggalkan, yakni makruh lah kalau buat. Tinggal dapat pahala, buat tak berdosa. Okey, mari yang ke-13. Segolongan ulama lainnya menyatakan bahawa antara kedua riwayat tersebut tidak ada kontradiksi, tidak ada sebarang percanggahan, kerana beliau SAW minum sambil berdiri dalam keadaan mendesak. Beliau mendatangkan air Zam-Zam saat orang-orang yang sedang berusaha mengambil air dari sumur itu. Maka beliau pun ikut mengambilnya. Sebahagian mereka memberikan air itu kepadanya, lalu beliau meminumnya dalam keadaan berdiri. Sehingga beliau melakukan hal itu memang saat betul-betul beliau berhajat kepadanya. Terpaksa lah. Begitu. Kemudian kata Ibn Qayyim, minum berdiri sambil berdiri bisa menimbulkan banyak bahaya. Ada sudut pada kajian tentang kesihatan. Di antaranya air minum itu tidak bisa mengalir secara optimal. Dia tak masuk, dia tak meresap kan? Kita masuk, dia terus pergi ya. Tidak bisa bertahan dalam lambung dengan tenang untuk kemudian didiskulasikan oleh liver ke seluruh anggota tubuh. Air turun secara langsung ke lambung, ini ke perut lah, masuk terus. Dikhawatirkan akan terjadi konfrontasi dengan suhu panas dalam perut dan mengganggu proses pembakaran. Takut jadi gitu. Jadi percanggahan. Terlalu cepat ke bahagian bawah tubuh tidak secara bertahap. Bila kita duduk ni diminum sikit dah masuk kan. Semua itu akan membahayakan orang yang meminumnya. Namun kalau dilakukan sesekali sahaja atau kerana suatu hajat, tidaklah berbahaya. Ni sekali kan.
Jadi hal itu tidaklah disanggah, tidaklah boleh disanggah dengan kebiasaan. Kerana kebiasaan itu adat kebiasaan. Kerana kebiasaan itu adalah tabiat yang statis, yang tabiat yang macam tu, dia tak berubah. Kebiasaan sehingga memiliki hukum tersendiri. Bisa yang boleh disetarakan dengan perkara yang berada di luar kias atau silogisme dalam pandangan ahli fiqh. Jadi mana kita tak boleh nak kira dia biasa macam tu, maka macam tu bagus. Bukan masuk kebiasaan orang ni biasa dia minum diri, maka bagus bagi dia minum diri. Orang yang selain pula biasa minum duduk, maka bagus minum duduk. Bukan macam tu dia kata. Baik. Faslun. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan Rasulullah SAW biasa bernafas 3 kali saat minum air sambil berkata, cara itu lebih memuaskan, lebih enak dan lebih sihat. Ya. Nabi kata innahu arwa wa amra'u wa abra'u. Nabi SAW. Baik, kata syarab, yakni minuman, menurut istilah syariat dan para ulama adalah air. Ini syarab itu adalah air lah, minuman. Arti bahawa Rasulullah SAW bernafas saat minum. Yakni bahawa beliau menjauhkan sejenak cangkir air daripada mulutnya. Macam kita minum, ada gelas ni, kita minum, sekali minum, sekali teguk, kita pun jauhkan daripada mulut kita gelas tersebut. Kemudian kita minum lagi, jauhkan 2 kali, 3 kali kita minum, kita jauhkan cawan atau gelas tersebut daripada mulut kita. Begitu. Jadi lalu bernafas di luar, baru kemudian meneruskan minumannya sebagaimana disyaratkan secara tegas dalam hadis yang lain. Bahawa yang dimaksudkan Nabi SAW bersabda, apabila seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernafas dalam air, tetapi hendaknya dijauhkan dulu cangkir ataupun cawan minumannya daripada mulutnya, baru dia bernafas. Jangan bernafas dalam cawan tu, bernafas di luar cawan. Lepas tu minum lagi sekali, bernafas. Minum lagi sekali, bernafas. Cara minum semacam itu memiliki banyak hikmah dan faedah penting. Dia kata Nabi SAW telah menjelaskan rangkuman dari semua hikmah tersebut dalam sabda beliau. Cara itu lebih memuaskan, lebih enak dan lebih sihat. Ada jawami' al-kalim Nabi SAW. Jadi hikmah ni begitulah. Kita akan rasa puas kalau minum macam tu, rasa sedap dan rasa lebih sihat. Arti lebih memuaskan, yakni lebih mengenyangkan, lebih memenuhi selera dan lebih bermanfaat. Itu maksudnya. Arti lebih sihat, yakni lebih dapat menyembuhkan sakit dahaga. Dahaga ni kan dia macam penyakit kan, dahaga, sekejap dahaga. Macam orang kena kencing manis kan, sekejap dahaga, nak minum dahaga kan. Minum tak hilang dahaga, minum tak hilang dahaga. Begitu. Kerana air tersebut turun ke lambung. Lambung di sini maksudnya perut lah. Beberapa kali. Siraman kedua bisa menutupi kekurangan siraman pertama. Masa kita minum, kali yang kedua tu dia akan cover hal pertama tadi. Untuk menenangkan rasa dahaga, untuk menghilangkan rasa dahaga. Siraman ketiga lebih menyempurnakan lagi siraman kedua. Demikian juga cara itu lebih selamat untuk menghadapi suhu panas lambung, yakni suhu panas dalam perut kita ni. Perut kita ni mana dia bekerja, mesin. Dia mengisar, dia kisar, dia panas. Gitu. Sebab tu kita katakan yang kalau yang perubatan tabib Cina kan, Sinsei, tabib Cina tu, kalau kita beli herba dia, ubat dia akan pesan jangan minum ais. Jangan minum ais, nanti rosak badan, dia kata. Macam besi panas. Besi tengah panas, kita siramkan air padanya, apa jadi? Macam itulah bahagian dalaman kita lah. Begitu. Kemudian
Dia kata siraman ketiga lebih menyempurnakan lagi siraman yang kedua. Minuman yang kedua, tiga lebih lah. Dia lebih sempurna daripada minuman yang kedua ya. Demikian juga cara itu lebih selamat untuk menghadapi suhu panas lambung. Di samping itu juga lebih aman agar lambung tidak diserang oleh hawa dingin dengan sekaligus dalam satu waktu. Orang yang kita kembung perut lah, apalah angin masuk kan. Itulah dia salah cara kita dalam makan dan minum. Selain itu, cara di atas juga tidak bisa menghilangkan rasa dahaga. Minum sekaligus kan, teguk sekaligus, dijeri pula tu, mana tak menghilangkan rasa dahaga. Kerana konfrontasi suhu dingin dengan panas secara spontan, kan? Masuk air sejuk, panas lagi, dia merasak. Lalu secara spontan pula memaksa hilangnya rasa haus. Padahal rasa haus yang digempur secara frontal itu tidak akan hilang sama sekali. Lain halnya bila digempur dengan perlahan dan bertahap. Ini dia. Sikit-sikit. Begitu. Kemudian kata Ibn Qayyim rahimahullah, cara minum di atas juga lebih aman akibatnya dan lebih aman dari kemungkinan akibat penggempuran rasa haus secara spontan yang dikhawatirkan dapat memadamkan proses pembakaran alami kerana kuatnya rasa dingin air tersebut, atau setidaknya melemahkan proses tersebut sehingga mengakibatkan rosaknya proses metabolisme dan pada lambung dan liver, hati, dan juga menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit, terutama sekali bagi para penduduk negeri-negeri panas seperti Hijaz, Yaman dan lain-lain. Ini mana dia ajar kita cara minum tadi kan. Cara minum duduk yang paling selamat. Tidak meneguk dengan sekaligus. Yang terbaiknya teguk sedikit demi sedikit kan. Sebagaimana telah dinyatakan di sini. Atau di waktu-waktu panas seperti pada musim kemarau, minum dengan cara sekaligus pada saat itu amatlah dikhawatirkan sekali. Dan saya tegak minum kan. Lagi tak habis botol tu, sampai dah habis botol tadi. Itu tak bagus. Kerana suhu panas alami dalam tubuh pada musim panas amat lemah. Kan? Suhu panas yang alami yang dalam tubuh kita ni pada musim panas dia jadi lemah. Gitu. Jadi minum sekaligus dikhawatirkanlah. Kemudian arti ucapan Nabi SAW lebih nikmat, yakni kerana air tersebut masuk dengan mudah, terasa lebih nikmat dan bermanfaat. Itu dia. Jadi makanlah kalian dengan enak dan nikmat. Enak saat menyantapnya dan nikmat sesudah memakannya. Ini dia. Ada juga yang menyatakan bahawa arti kata mari dalam ayat itu adalah lebih mudah mengalir, yakni fakuluhu hani'an mari'a. Gitu. Dia perkataan mari'a di sini dia kata lebih mudah mengalir kerana ringannya. Lain halnya bila jumlah airnya terlalu banyak, akan sulit mengalir ke dalam tubuh. Gitu. Minum sikit-sikit. Minum. Okay. Sebenarnya dia kata di sini rahimahullahu ta'ala, di antara musibah yang bisa ditimbulkan oleh cara minum sekaligus adalah dikhawatirkan terjadinya penyumbatan saluran kerongkongan akibat terlalu banyaknya air yang masuk. Begitu. Sehingga sulit bernafas. Namun kalau seseorang bernafas terlebih dahulu baru meneruskan minumnya, ia akan selamat daripada kemungkinan itu. Di antara faedah lain daripada cara minum Rasulullah SAW itu adalah bahawa saat meneguk minumannya dengan pertama kali, uap yang berasal dari jantung dan liver orang yang minum naik ke atas kerana masuknya air dingin ke dalam tubuh. Kan? Jadi ibarat macam ni lah. Ya, kita makan kita ada benda panas. Ya, ada benda panas, kita letak air di benda panas tu kan, dia akan jadi peruapan lah, uap tadi akan menaik, dia jadi gas. Itu yang kita tak sihat tu. Ni
malam ni. Minum kopi sikit. Kemudian kata musannif rahimahullah, di antara musibah yang bisa ditimbulkan oleh cara minum sekaligus adalah dikhawatirkan terjadinya penyumbatan saluran kerongkongan akibat terlalu banyaknya air yang masuk. Minum langgar kan, langgar air macam tu, minum dia, sehingga sulit bernafas. Namun kalau seseorang bernafas terlebih dahulu baru meneruskan minumnya, dia nak minum sekali dia bernafas. Jadi kita minum, bismillah, kita jauhkan cawan ataupun kita punya gelas daripada mulut kita, kita bernafas, ya. Kemudian kita minum lagi, jauhkan lagi, begitulah seterusnya. Di antara faedah lain daripada cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bahawa saat meneguk air minumannya pertama kali, wap yang berasal daripada jantung dan liver orang yang minum naik ke atas kerana masuknya air dingin ke dalam tubuh. Jadi wap dia naik ke atas kan, sehingga wap panas itu secara alami dia terdesak untuk keluar. Dia naik, kemudian dia keluar kan, dia keluar melalui rongga kita. Kalau seseorang meneguk minumannya secara sekaligus, maka turunnya air dingin itu akan secara bersamaan terjadi dengan naiknya wap ke atas. Macam tu. Yang ni nak turun, yang naik, dia berlanggar lah, ya? Sehingga saling tolak-menolak dan dorong-mendorong. Itulah yang akhirnya mengakibatkan orang tersedak sehingga tidak merasa nikmat lagi saat meneguk air tersebut. Tidak memuaskan dan tidak menghilangkan dahaganya secara optimal. Maksudnya kita minum nak hilang dahaga, tapi dahaga tak hilang juga. Sebab tu kita minum satu jar kan. Kita order kan, jus oren ke apa, tembikai ke, satu jar tu. Satu jar yang 5 gelas, satu jar tu, 5 gelas besar tu, kita pun minum sekaligus yang minum. Itu pakai straw sudut. Okey? Dahaga yang amat sangat. Dia kata, okay? Abdullah ibn al-Mubarak al-Baihaqi rahimahullah wa ghairuhum dan ulama lainnya meriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda, "Idza syariba ahadukum falyamussal ma'a massan." Apabila seseorang kamu dia minum air, maka hendaklah dia menghisapnya, menyedutnya. Macam kita minum ni. Begitu. Kita sedut air tadi, ya. Wala yu'abbu 'abban. Maka bukan seperti orang yang menuang, bukan tuang dalam mulut kita. Gitu. Fa innahu minal kubadi. Kerana ia termasuk penyebab penyakit liver, penyakit hati. Baik, hepatitis yang dalam bahasa Arabnya kubad adalah jenis penyakit pada liver, pada hati. Berdasarkan eksperimen telah dibuktikan bahawa cara minum sekaligus seperti itu yang langsung menggempur hati bisa menyebabkan sakit atau memperlemah suhu panas alaminya, menyebabkan ada konfrontasi langsung dengan suhu panas tersebut akibat masuknya air dingin dengan kuantitas tertentu. Ini dia, ya? Mana dia bagi penjelasan pada kita ni cara minum lah. Tidak minum terkejut macam tu kan, sikit-sikit. Dia kata contohnya seperti menyiram panci. Panci ni periuk kan, bahasa Indonesia ni dia panggil panci, dia panggil periuk kan. Pasal periuk yang panas kita letak atas dapur tu, panas kan, kemudian kita tuang air. Apa jadi pada dia? Kan dia akan macam letup-letup lah. Dia akan berlaku letupan kecil tu kan. Pasti akan terjadi letupan kecil, namun bila disiram sedikit demi sedikit, dia tidak akan berbahaya. Macam tu. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam Jami'-nya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda,
لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاثا وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذ أنتم فرغتم. Sini hadis dia. Okey, hadis dia. Di sini kalau footnote bawah tu dia kata, kita tengok mana hadis tu, baru kita tengok footnote dia. Janganlah kalian minum sekaligus seperti seekor unta. Akan tetapi minumlah 2 atau 3 kali teguk. Sebutlah nama Allah bila kalian minum. Pujilah nama Allah selesai kalian minum. Tapi hadis dhaif. Ya. Dalam sanadnya terdapat seorang yang bernama Yazid bin Sinan Abu Farwah Ar-Rahawi. Dia seorang perawi yang dhaif, dan gurunya pada sanadnya juga majhul. Kerana itu didhaifkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Ini dhaif. Baik. Diriwayatkan oleh Muslim dalam, kemudian kita lihat faslun pasal baru lah ni. Dia kata faslun waqad rawa Muslim fi sahihihi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada hadis Jabir bin Abdullah. Ia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghattul ina'a." Kan? Nabi kata, tutuplah bekas isi makanan ataupun bekas air tersebut. Ya. Wa auqus siqa'a, maka tutuplah. Maknanya as-siqa' ni macam botol air kan, botol air tu ada tutup dia. Fa inna fis sanati lailatan, sesungguhnya dalam satu tahun ada satu malam, yanzilu fiha waba'un, yang akan turun padanya oleh wabak penyakit. La yamurru bi ina'in laysa alaihi ghita'un, dia tidak lalu di atas satu bekas yang tak ditutup, kan? Wasiqain, dan bekas minuman yang tak diikat, tidak ditutup. Laysa alaihi wika'un illa waqa'a fihi min dhalika ad-da', melainkan akan jatuh padanya daripada penyakit itu ke dalam bekas makanan ataupun minuman tadi, penyakit itu turun di situ. Hadis dalam Muslim sahih. Ni dah. Baik, kata Ibn Qayyim di sini. Ghattul ina wa aqus siqa, tutuplah bejana dan tutuplah tempat minum, kerana dalam satu tahun itu ada satu malam di mana wabak penyakit turun. Setiap kali wabak itu melewati bejana yang tidak tertutup atau tempat minum yang tidak tertutup, pasti akan menaruhkan bibit penyakitnya di tempat tersebut. Ini dia. Kemudian inilah yang dapat dimengerti oleh otak kalangan ahli medis. Inilah yang tidak dapat difahami lah oleh otak kalangan ahli medis dan pengetahuan mereka. Itu sudah bisa difahami oleh siapa saja yang mengenal persoalan dari kalangan orang-orang yang berakal melalui pengalaman dan eksperimen. Jadi orang yang ada kajian, ada pengalaman, dia tahu, dia faham lah. Laits bin Sa'ad rahimahullah, salah satu perawi hadis menyatakan, orang-orang ajam, jadi kita lah, orang ajam ni kita lah, selain daripada bangsa Arab, di kalangan kami sangat takut. Jadi maknanya jadi orang ajam ni, orang selain Arab ni, dia berkata apa? Di kalangan kami sangat takut terhadap malam itu dalam satu tahun, yakni di bulan Kanunul Awal. Apa dia Kanunul Awal? Kanunul Awal ialah bulan yang terakhir, dia bulan miladi lah, tahun Masihi. Bulan yang terawal, huwa syahru al-akhir. Kanunul Awal itu bulan terakhir dalam setahun, yakni bulan Disember lah. Dia panggil Kanun al-Awwal, gitu. Yakni al-Thani Ashar, bulan 12 daripada tahun Masihi lah. Jadi maknanya dia nama Disember, Januari, Februari ni bukan Islam, kan? Gitu. Ini dalam bahasa Syriani. Baik.
Jadi bulan kandungan awal ni bahasa Syriani lah. Dalam bahasa Inggeris dia panggil Disember, bulan 12. Itu. Diriwayatkan secara sahih bahawa Rasulullah SAW memerintahkan agar bejana itu diberi tutup, meski hanya dengan sebatang kayu ataupun sebatang ranting, ataupun kita kata kalau di rumah kita ada kayu cucuk sate tu kan, tutup. Tutup maknanya cawan kita ataupun bekas kita lintangkan di atas dia macam ni kan, tak macam tu. Maknanya ni umpama kita kata ranting kayu pen kan, letak di atas gitu, macam bismillah letak, ataupun bekas makanan kita kan, letak macam tu. InsyaAllah selamatlah. Ini yang diajar oleh Nabi SAW yang kita ni wajib terima dan wajib beriman lah. Tak boleh kita nak petikai kan. Kalau kita kata tak ada apa dalam kajian sains macam tu. Jadi kajian sains tu bukan asal. Asal adalah wahyu. Yang menjadi asal adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Baik. Dilintangkan kayu ranting itu memiliki hikmah tersendiri, yakni untuk membiasakan seseorang itu untuk tidak lupa menutup bejananya, meski sesekali harus dengan ranting kayu. Walaupun ada ranting kayu, jangan letak je lah. Bisa jadi juga ada seekor lalat yang akan terjatuh. Ini andaian kan? Namun akhirnya dia hinggap di ranting tersebut dan tidak jadi jatuh, kerana ranting itu berfungsi sebagai jambatan baginya. Ini dia. Diriwayatkan juga secara sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau pernah memerintahkan menutup bijana dengan membaca bismillah. Baca bismillah tutup. Kerana membaca bismillah saat menutup bijana boleh, sudu pun boleh, Syekh Zul. Kan, jadi sudu kan. Ni. Okay, ini sudu. Okey, gitu. Bismillah. Bismillah tutup ya. Macam tu. Sudu pun boleh, insya-Allah. Baik. Kat mana tadi? Dia kata dengan membaca bismillah. Kerana membaca bismillah saat menutup bijana dapat mengusir syaitan. Menutup bijana itu sendiri dapat mencegah masuknya serangga. Oleh sebab itu beliau memerintahkan membaca bismillah dalam dua konteks ini untuk dua tujuan tadi. Okey, kalau siapa-siapa di antara kita yang rajin lah. Ya, barakallahu fik. Kalau rajin lah kan. Kita ada CCTV kan. Mungkin dekat dapur rumah kita ada CCTV. Kan? Kita ambil gelas-gelas air. Kan? Kita cubalah buat eksperimen tengok. Kan? Letak di situ, kita tak tutup. Agak-agak apa yang akan masuk dalam gelas kita. Kan? Kemungkinan barangkali cicak kan. Cicak kan rumah kita ni. Kita bunuh dia, kita lastik dia kan. Sampai ada yang beli pistol mainan tu tembak cicak. Kan? Dia banyak. Jadi malam bila kita tidur kat dapur tu, kat mana pun kita tak tahu dah, tak peka dah apa yang berlaku. Kan? Jadi mungkin cicak ni dia dalam kajian saya baca tengok dia berbahaya sebab apa? Dia ada racun kan di badan dia tu, macam ada racun tu. Jadi racun, kita kata racun sampai tak membunuh lah, tapi membawa mudarat lah. Kan? Bila dia jalan dalam bekas pinggan kita kan, pinggan rumah kita tak tutup kan. Jadi cicak tu jalan semua tu kan. Jadi di situ saya pernah baca kajian tentang tu lah. Bahawa dia badan dia macam racun tu, dia akan tinggalkan kesan di situ. Eloknya sebelum kita masuk, kita makan, kita guna pinggan, kita siram air sikit kan. Bukan macam was-was, tapi kita tak tahu apa yang berlaku kan. Tapi kalau tutup elok bekas tu dalam Tupperware ke apa kan, jadi dia tak boleh nak masuk. Cicak ni kan dia bila kita ikan, bila faham kan, bila malam kan dia mulalah keluar. Kita tengok dalam cawan. Macam sahabat kita Zul kan. Kan kita pernah pergi makan. Dia cerita kat saya dulu makan kan di kedai. Bila minum dalam gelas tu, toki kedai tu dia tak perasan dalam gelas tu ada cicak mati. Subhanallahil azim. Jadi sahabat kita ni pun dah minum lah. Nanti cerita kat nak macam tu. Jadi bila kita mengadu pada toki kedai, dia buat selamba je. Cicak dalam ni, cawan dalam ni. Dalam gelas. Masuk air panas, lepas tu masuk apa? Air selapa lah. Orang seduh lah. Tengok dah ada cicak seekor dalam tu.
Ini kan, ini apa namanya, pentingnya kita beramal dengan sunnah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tengok hikmah kan. Hikmah Nabi sallallahu suruh kita bunuh cicak dalam rumah kita. Sampai dapat 100,000 pahala kan. Kalau kita pukul dia 2 kali, kurang lagi. Jadi 80. Pukul 3 kali, kurang lagi pahala dia. Pukul banyak kali, pahala makin kurang. Sekali pukul 100,000 pahala. Tak tahu bersama mana pahala 100,000 ni. Macam mana? Kalau 100,000 ringgit, kita boleh beli banyak benda. Ya, itu cerita dia. Ini 100,000 kan, semalam hilang 109,000 duit sekolah kan. Kesian, Masya Allah. Jahatnya orang tu kan. Tapi dia nak buat apa? Hidup tak kaya lah macam tu kan. Hidup dia makin susah kan. Dia menzalimi orang yang susah. Kenapa? Kerana nak menghilangkan kesusahan dia, maka dia akan jadi bertambah susah lah orang macam ni kan. 100,000, 109,000 hilang duit sekolah untuk dibahagikan di sekolah-sekolah ni kan. Baik, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW melarang minum langsung daripada mulut tempat minum. Contohnya cerek kan, cerek. Kita biasa ada cerek kan, bila cerek tu kita ada macam muncung tu kan. Kita tuang dalam cawan muncung dia tu kan. Jadi kita pun jadi terus nganga kita tuangkan dia punya air dalam melalui muncung cerek tadi ke dalam mulut kita. Ini juga dilarang lah. Kan? Dilarang oleh Nabi SAW. Jangan kita buat macam tu. Macam takut kita risau macam-macam kan. Tak tahu, mungkin nanti ada ular kecil ke masuk dekat mulut cerek tu, dia masuk kan. Dalam tu ulat apa ke yang penyambat. Tak kisahlah masuk semut ke apa ke. Kita tuang tu segala benda yang dalam cerek tu selain pada air masuk dalam perut kita. Silap-silap ada lipan juga masuk dalam perut kita ni. Ini berbahaya. Jadi macam mana adab tu diajar oleh Islam. Islam dia ajar semua benda kan. Semua benda dia ajar untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Jadi larangan ini mengandungi banyak adab dan etika. Di antaranya kerana secara berkali-kali nafas seseorang yang merhembus ke dalam tempat minum itu sehingga meninggalkan hawa dan bau busuk yang tidak disenangi oleh orang lain kan. Cuba kita buat macam ni. Kita besok nanti kita akan rasa air itu macam basi kan. Bau basi, bau busuk air itu. Dan kita minum terus macam tu. Ni. Jadi yang tidak disenangi oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, adab lain bahawa kemungkinan air yang masuk ke dalam perut orang yang meminumnya terlalu berlebihan sehingga membahayakannya. Dia minum macam tu, takut air terlanjak masuk banyak kan. Adab lain, bisa jadi di tempat itu ada binatang yang bisa kan, membahayakan orang yang meminum dari tempat itu secara langsung. Mungkin ada ular ke, skorpion ke, lipan ke, kan, semut ke, apa kita tak tahu. Dia masuk ke mulut cerek tu kita tak tahu kan. Jadi kalau jenis cerek macam tu kan, tapi kan sebagian cerek tu dia macam ditutup terus. Jadi tanpa disedarinya. Ada yang lain, bisa jadi air tersebut mengandung kotoran dan sejenisnya yang tidak terlihat saat meminumnya, berkeladak ke apa ke, sehingga masuk ke dalam perutnya. Adab lain, cara minum seperti itu bisa memberi kesempatan masuknya hawa ke dalam perut, angin masuk sekali dalam perut kita, sehingga menyempitkan ruang masuknya air. Ya, betul cikgu. Setiap dilarang itu mesti ada sebabnya. Ya, betul. Ya, Islam ni dia macam tu. Dia larang benda ni, ada yang benda tak elok untuk kita lah, kita kena elak kan. Ni. Kemudian jadi sehingga menyempitkan ruang masuknya air, lalu saling tolak menolak, dan pada akhirnya akan membahayakan diri. Ni. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah lainnya. Gitu. Yang kita kadang-kadang kita tak dapat nak fikir kan. Sebagai orang dia dapat menyelami, dia dapat menghayati hikmah-hikmah pada larangan dan perintah satu perkara kan. Jadi kalau dia boleh macam tu, alhamdulillah, tak apalah. Kalau kita tak tahu pun hikmah dia apa, tak ada mudarat apa. Bila kita ikut sunnah Nabi SAW, kita akan dapat pahala dan kita akan dapat kebaikan yang banyak. Tak rugi kan. Yang ruginya orang yang menyalahi sunnah Nabi SAW, yang paling teruk sekali buat bid'ah lah. Gitu. Kalau ada yang berkata, ini Ibn Qayyim selalu macam tu. Dia selalu akan utarakan soalan-soalan, kemudian dia jawab.
Kita tak nak fikir soalan tu, dia dah fikir dah soalan tu untuk kita, supaya kita alert, kita ambil tahu benda ni kan. Oh, kalau macam ni apa kita nak buat? Kalau macam ni jawab soalan dia, jawapan dia bagaimana? Itu. Kalau ada yang bertanya, kalau ada yang berkata, bagaimanakah pendapat anda tentang riwayat dalam Jami' At-Tirmizi bahawa Rasulullah SAW pada perang-perang Uhud pernah meminta sekantung kulit air. Beliau berkata, buka tutupnya, lalu beliau minum daripada mulut kantung tersebut. Ini dia, ya. Baik. Di sini tengok dalam dia punya lafaz ni. Hadis ni dhaif sanadnya. Dhaifu al-isnad. Dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi daripada jalan Abdullah bin Umar bin Isa bin Abdullah daripada ayahnya secara marfu', dan Abdullah ni dhaif, dia adalah Al-Umari. Ya, dan dalam Sunan Abi Daud Ubaidillah disebut sebagai Ubaidillah, bukan Abdullah. Jadi Al-Ajuri dia menakalkan daripada Abu Daud bahawa kata Abu Daud, hadza la yu'raf an Ubaidillah, ini tak diketahui riwayat daripada Ubaidillah. Wa sahihu an Abdullah bin Umar, yang sahihnya lafaz nama itu adalah daripada Abdullah bin Umar. Ini dia. Tapi hadis ini sanad dia dhaif. Lemah. Okey. Maka kata Ibn Qayyim rahimahullah, jawapannya cukup kami jawab dengan ucapan At-Tirmizi, yakni Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah sendiri. Dia kata hadis ini sanadnya tidak sahih. Itulah jawapannya. Abdullah bin Umar Al-Umari dinyatakan lemah kerana hafazannya. Bahkan saya tidak yakin apakah ia mendengar hadis ini, kata Tirmizi, hadis ini langsung daripada Isa atau tidak. Yakni Isa bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ini dari salah seorang lelaki Al-Ansar. Ini dia. Faslun. Dalam Sunan Abu Daud diriwayatkan hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum daripada bahagian cangkir yang terpecah dan melarang untuk bernafas dalam air minum. Ya. Ini juga hadis dia dhaif. Dhaif al-isnad juga ni. Okey. Jadi maknanya cangkir yang terpecah, kita kata cawan sumbing lah, ataupun mak ke apa, gelas sumbing tu kan, pecah tu ni, kita minum daripada bahagian yang pecah tu. Ya. Itu. Baik. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, ini termasuk di antara etika yang diajarkan demi kemaslahatan orang yang minum. Kerana minum melalui bahagian cangkir yang sumbing atau yang sompel, dia kata memiliki beberapa bahaya. Kan? Bekas yang kaca yang pecah, tak kira lah seramiknya, yang kaca yang pecah tu kan. Pertama, kotoran yang biasanya ada di permukaan air akan terkumpul di bahagian cangkir yang sompel itu. Lain halnya bahagian pinggir cangkir yang masih mulus, yang licin kan. Yang tidak kesat, yang tidak pecah dan jadi kesat tu. Itu yang pertama. Yang kedua, hal itu bisa mengganggu saat minum. Minum melalui bahagian cangkir yang sompel atau pecah tidak bisa optimal dan baik lah. Yang minum dia kita tak boleh minum dengan berselera, dengan puas, tak boleh lah. Begitu. Dia pusing arah lain lah yang tidak pecah tu. Abdul Azim, cikgu kata, tanya, kalau kita amalkan sesuatu yang berbetulan dengan sunnah, tapi kita tak tahu bahawa amalan itulah sunnah, adakah kita dapat pahala mengamalkan sunnah? Wallahu a'lam. Tak dapat. Sebab apa? Innamal a'malu binniyat. Ya, Nabi kata setiap amalan itu dengan niat. Jadi kita buat satu kerana mencontoh, mengikuti sunnah Nabi, kita dapat pahala. Kalau kita buat, kita tahu tak tahu pun benda tu benda sunnah, kita buat tak tahu ada sunnah bertepatan dengan sunnah ya. Tapi kita tak tahu, tak ada ilmu tentangnya, wallahu a'lam, tak ada pahala padanya lah. Sebab dalilnya innamal a'malu binniyat, hanya saja setiap amalan itu dilakukan dengan
Niat kita buat tu niat kerana dapat pahala, maka dapatlah pahala. Kalau kita tak niat, dapat pahala tak? Tak dapat apa lah. Harus jadi harus macam tu je lah. Sebab tu menuntut ilmu adalah satu benda yang fardu lah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu faridah, kefarduan atas setiap muslim. Supaya kita belajar tahu, itulah dia sunnah, itulah dia ajaran Nabi SAW. Ya kan? Bukan ajaran si fulan, bukan ajaran si Alan, tak. Tapi dia adalah ajaran Rasul SAW. Kita kena tahu lah nak buat satu perkara kan. Baik. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Kan, beramallah kamu semua. Allah Ta'ala dan Rasulnya akan melihat pada amalan-amalan kamu. Gitu. Baik, barakallahu fiik. Kemudian yang keempatnya dia kata, bahagian yang sompel adalah bahagian yang jelek pada cangkir gelas lah, cawan tu lah. Yang ni lokasi yang paling tidak bagus sehingga harus dihindari yang pecah tu kan. Jadi kita hari ni kalau ada banyak lah, kita ada banyak cawan, ada banyak mak gelas kan. Jadi kita yang pecah sumbing tu, kita mungkin kita buat benda lain. Kita letak di situ untuk apa nama letak apa, letak minyak masak apa ke, kita letak daun apa, akar daun sup ke apa ke, tak kisahlah apa benda kan. Buatlah ikut kreativiti masing-masing lah kan. Gitu. Jadi lokasi yang paling tidak bagus sehingga harus dihindari. Lebih baik dicari bahagian yang masih baik. Guna cawan lain lah kalau ada. Kerana bahagian yang buruk daripada segala sesuatu pasti tidak ada baiknya. Itu dia. Ada salah seorang ulama salaf, ulama as-salaf, ini ulama generasi awal lah, kurun yang terbaik tu, yang melihat seorang lelaki membeli barang yang jelek kualitasnya. Kita sebagian kita suka beli barang yang murah. Alah murah kan. Dia cari yang murah. Padahal murah ni kita pakai 3-4 hari jahanam. Sebab tu orang kita kata Allah membeli menang memakai. Kecuali kita tak mampu, tu contoh lain lah. Kita mampu beli hak murah ni saja. Kita mampu hak mahal sikit, kita tak mampu dah. Belilah yang murah, tak ada masalah apa benda ni kan. Semua tujuh ajar bagi kita lah benda yang murah. Dia tahan apa nama 2-3 hari lah. Macam saya lah, saya teringat dulu pengalaman masa belajar dulu kan di Pakistan. Saya pergi satu tempat nama Lighthouse kan. Jadi situ orang jual macam-macam barang yang diimport kan. Jadi saya tengok ada sandal daripada Thailand, made in Thailand. Saya beli sandal tu. Cantik lah. Harga berapa rupi tak rupi saya tak ingat lah. Cerita berpuluh tahun dah. Jadi pakailah balik kan. Jadi naik bas sampai di Jamiah tempat kita duduk tu, putus made in Thailand. Cerita dia. Jadi barang tu tak mahal lah, tapi nampak macam cantik kan. Kualiti dia tak ada. Barang tak ada kualiti ni, kita nak kata apa? Dia kan, dia memang tak ada kekurangan dia lah. Sebab tu kita tengok harga barang sama, tapi harga lain. Yang ni harga mungkin RM100, ini harga dalam RM30 ya. Jauh beza tu harga tu. Mungkin ayalah dari sudut kualiti lah. Yang ni original, yang tu tiruan gitu. Tengok. Jadi ada orang ni, dia beli barang yang kualiti dia memang yang rendah kualiti lah. Ulama tadi berkata, jangan lakukan itu. Ya? Jangan buat macam tu. Tidakkah engkau mengetahui bahawa Allah mencabut keberkahan daripada segala barang yang jelek? Kan? Dia tak nak berkat lah barang yang jelek ni, barang yang tak elok ni. Cari barang yang elok. Macam orang berniaga pasal malam lah. Okay? Tu jual. Dia jual barang tak elok. Dia jual buah delima cantik kan dalam bakul tu. Satu bakul RM10. Buah delima kan. Dan susun-susun, jadi bila kita angkat buah delima tu, kita pusing-pusing bawah dia buruk kan. Kita kata ni tak boleh mendengar macam ni, haram ni, berdosa ni ya kan. Kita tak boleh ni, dia pun tak tahu. Kita letak balik harga tu, yang buruk tu kita letak ke atas. Dia angkat yang buruk tu, dia pusing balik bawah. Ni orang berniaga cari murka Tuhan. Untung tak seberapa, tapi Allah murka dekat dia kan. Jadi orang berniaga ni Islam ramai yang masuk neraka
percuma macam tu ya. Jual barang-barang yang orang tu yang tak sepatutnya dijual dengan harga macam tu, barang-barang tak elok dijual. Dia tak bagi tahu aib barang-barang tu kan. Dikenakan orang tadi. Oh, bahaya. Baik. Yang kelima, bisa jadi bahagian yang pecah itu memiliki belahan atau bahagian runcing tajam yang bisa melukai mulut orang yang minum lewat ataupun melalui bahagian tersebut, dan banyak lagi bahaya-bahaya lainnya. Ini dia, elok dijauhkanlah. Kemudian ada pun bernafas di air minum, risikonya adalah menimbulkan bau busuk pada air minum yang tidak disukai oleh orang lain. Terutama sekali orang yang bau mulutnya mengalami perubahan buruk. Ada orang jenis mulut dia berbau kan, dia gosok gigi pun bau mulut dia. Mungkin dia berpenyakit macam orang kata penyakit resdung kan. Dia sampai tahap kronik kan. Dia minum kan, dia cakap dia bercakap dengan kita duduk depan dia kan. Jarak lebih kurang kita kata 2-3 hasta duduk depan dia. Bau mulut tu sampai ke kita. Ataupun kita naik kereta berdua kan. Berdua. Jadi bila dia bernafas tu, bau mulut dia tu mari ke kita. Kita dah rasa tak selesa dengan bau mulut tadi kan. Ini benda ni kita kena alert jugalah, kena ambil perhatian kan. Kalau kita dah gosok gigi, guna ubat gigi yang mahal-mahal tu pun tak hilang juga bau mulut. Mana ada penyakit lah. Penyakit daripada dalam perut kita juga mungkin dia keluar kan. Keluar hawa daripada perut kita tadi, dia mengeluarkan bau yang busuk kan. Gitu. Dia kena ambil perhatian lah, kena ada cari ubat lah. Ubat. Biasanya mereka sandarkan kepada penyakit resdung. Wallahu ta'ala a'lam lah. Tanya doktor lah, semua ni kena pergi buat medical check up, kena pergi jumpa doktor, tanya apa semua tadi kan. Sebab apa, dia mesti ada ubat-ubat mereka yang ni lah kan, begitu. Maka pokoknya secara umum, nafas orang yang minum akan bercampur ke dalam air tersebut. Ini dia. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menggabungkan antara larangan meniup air dan larangan terhadap bernafas dalam air. Masuk nafas dalam airnya, ni cawan ya. Kita minum sambil bernafas dengan dalam air tu, ataupun kita tiup air tadi ya kan. Ni biasanya orang yang minum air panas kan, itu kan, dia nak minum panas, tapi dia tiup pula air tu supaya jadi sejuk. Macam mana kan? Jadi dia dah kontradiksi lah. Kan? Bercanggah lah. Kalau nak minum, nak tiup-tiup, tak payah tiup, minum yang tak panas, saya sejuk. Gitu. Air tak panas, tak payah nak meniup dia. Itu pertama. Satu lagi, dia bernafas dalam cawan tu. Minum dalam cawan tu. Ini cawan ni, dia bernafas dalam cawan ni. Itu juga ditegah. Itu dia. Dan dinyatakan dalam hadis Tirmizi, dan dinyatakan sahih oleh beliau rahimahullah daripada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meniup air panas tiup. Dan kita dah baca itu kan, bahawa makruh kita minum air panas ni. Sebenarnya air panas ni sedap, kita suka minum kan. Kita dah biasa minum kopi panas atau minum kopi sejuk kan. Allah. Jadi maknanya sunnahnya minum yang tidak panas. Itu. Baik. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalian memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bernafas 3 kali dalam berjana? Bernafas 3 kali. Kan? Gitu. Jawapannya, kita menerima konteks hadis itu secara pasrah dan rela lah, rela hati. Namun tidak ada kontradiksi antara hadis itu dengan hadis di atas. Kerana arti hadis itu adalah bahawa beliau bernafas 3 kali saat minum. Bukan Nabi bernafas dalam ni. Ya? Nabi tak bernafas dalam ni. Dia masalah minum, bernafas, minum, bernafas, minum, bernafas. Itu maksudnya. Ya? Di situ juga disebutkan bijana, yakni tempat minum, seperti disebutkan dalam sebuah hadis bahawa Ibrahim putera Rasulullah SAW meninggal dunia dalam payudara, yakni pada masa penyusuan. Ini hadis riwayat Muslim ni.
Baik. Jelas itu kan? Okey, ada tak faham bolehlah tulis itu. InsyaAllah kita cuba jawab. Faslun. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum susu murni. Bukan susu murni, susu yang apa nama? Ori lah. Susu ori. Tak bercampur dengan air. Kan? Terkadang meminum susu yang sudah dicampur dengan air. Kan kadang-kadang kita ni kan, kita beli, kita bancus susu, kita tambah air kan. Tambah air, tak kisahlah tambah apa nama, air sirap ke apa ke kan, tambah. Meminum air susu yang sudah dimaniskan, di negeri-negeri panas, terutama susu murni, susu yang ori, atau yang dicampur air. Saya teringat masa kecil-kecil dulu kan, dapat juga, selalu jugalah boleh minum susu kerbau. Ya, susu kerbau kan. Tak tahu, sekarang tak tahu dah jumpa ke tak susu kerbau ni. Sebab jarang tengok orang belah kerbau kan, banyak orang belah lembu kan susu kerbau. Jadi masak susu kerbau tu kan, jadi letak garam sikit, letak gula, kacau kan, minum. Memang sedap betul lah kan. Rasa dia korang susu lembu jugalah kan, tapi rasa lain sikit lah susu kerbau. Tak tahu lah, lama dah tak ada, macam tak ingat dia punya rasa. Kalau ada siapa jual susu kerbau boleh lah try, ataupun cikgu ada belah kerbau lah tapi biasa orang belah lembu kan. Okey, mengandungi khasiat atau yang dicampur air, yang susu atau apa yang dimaniskan di negeri panas, terutama susu murni atau yang dicampur air, mengandungi khasiat yang banyak sekali dalam upaya menjaga stamina. Macam sekarang ni kita dah tahu mudarat gula kan, kita gunalah yang alternatif, stevia ke, madu lebah ke kan, begitu. Melembabkan tubuh, menyegarkan liver, hati kita. Terutama susu yang berasal daripada binatang ternak daripada wilayah Syekh Qaisam Al-Khuzami dan sejenisnya. Kerana susunya mengandung unsur gizi makanan, mengandung unsur minuman dan mengandung unsur ubat. Masya Allah. Daripada wilayah tertentu ni kan, mungkin di tempat mereka ni ada rumput-rumput yang berkhasiat kot. Jadi kambing, lembu mereka makan, unta makan rumput-rumput tu, dia mendatangkan khasiat lah pada susu dia. Begitu. Dalam Jami' At-Tirmizi diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman," apabila seseorang kamu dia makan makanan, falyaqul, maka hendaklah dia kata, "Allahumma barik lana fihi," ya Allah berkatilah untuk kami padanya. Ini okey. Tapi hadis dhaif. Hadis ni dhaif. Sebab dhaif dia kata di sini, Jalan Ali bin Zaid bin Jada'an bin Umar bin Harmalah bin Abbas, sanad dhaif. Ali bin Zaid ni dhaif. Guru dia Umar bin Harmalah majhul. Tapi hadis ada syahid yang lain lah, ni keluar Ibnu Majah, dan sanad dia juga dhaif. Ya? Sanad dia juga dhaif. Tahu, kita baca dulu. Jadi bila seorang kamu makan makanan, dia kata, "Allahumma barik lana fihi," ya Allah berkatilah kami padanya. "Wa at'imna khairan," dan berilah kami makan yang baik. Ya? "Wa at'imna khairan minhu," berilah kami makan yang lebih baik daripadanya. Itu. Tapi dalam kitab Arab ni dia tambah lagi lafaz. Okey. Betul lah. Dia tak tambah di sini, dia ditulis satu bait boleh diterjemah, satu baris diterjemah. Okey. Apabila dia diberi minum, nak yang dia berdoa. Ya. Kalau bila saya punya kitab ni, dia kata, saya baca yang nas di sini, "Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu wa idza suqiya labanan falyaqul." Bila diberi minum susu, maka dia berdoa, "Allahumma barik lana fihi," ya Allah berkatilah untuk kami padanya.
Wazidna minhu, dan tambahkanlah untuk kami daripadanya, fa innahu laisa syai'un yujzi min at-ta'am wa syarab illa al-laban. Ya. Dan tidak ada yang bisa menggantikan makanan dan minuman sekaligus kecuali susu. Ya. Sini kalau komentar Syekh Al-Arnaud, dia kata ada juga sebut hadis dhaif. Ya. Tapi kerana ada syahid daripada jalan yang lain yang dhaif juga, maka dia terangkat hadis ni jadi hasan. Ya, jadi hasan. Di sini Syekh Al-Arnaud dia kata hadis ni jadi hasan. Beza dengan kitab satu lagi, kitab bahasa Arab, dia kata dhaif. Ala kulli syai' la ala kulli hal bas. Tidak mengapalah, insya-Allah. Doa kan. Jadi betul kan, kita kalau maknanya kita dalam kita lapar apa semua kan, tak ada makanan, kalau ada kambing, kita perah susu kambing, kita minum, insya-Allah dia ganti sebagai makanan dan minuman bagi kita. Dia menyangka macam kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, yang dia ni dahaga, lapar yang amat sangat pada hari itu kan. Dan kelaparan, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menanya, Nabi ajak pergi rumah dia. Bila sampai di rumah, Nabi tanya di rumah ada apa, maka dia jawab ada orang hantar, orang hadiahkan susu kan, satu mangkuk macam itulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi suruh dengan semangkuk susu tu, Abu Hurairah kata, aku ni boleh hilang dahaga aku dan lapar aku. Kemudian Nabi kata dekat dia, panggil semua ahli sufah mari sini. Maka dia kata, sepatutnya aku yang berhak untuk dapat minum susu kambing ni. Tapi kerana taat pada Allah dan Rasulnya SAW, dia pun pergilah taat, pergi ke masjid tu, panggil ahli sufah semua mari ke depan rumah Nabi SAW. Maka Nabi ambil mangkuk susu tadi. Maka Nabi kata kepada Abu Hurairah, suruh diberikan kepada semua orang minum tadi, ahli sufah tu kan. Maka seorang minum sampai semuanya minum dalam keadaan kenyang, tak kurang pun susu tu. Maka Nabi SAW pun suruh Abu Hurairah minum. Nabi kata, sekarang tinggal aku dan kau saja yang belum minum. Maka Nabi kata, minumlah. Dia pun minum sampai dah kenyang. Nabi kata, minum lagi. Dia pun minum sampai kenyang. Nabi kata, minum lagi. Dia pun minum sampai kenyang lah. Nabi kata, minum lagi. Tak ada tempat dah, Nabi tak ada minum dah. Tak ada tempat dah, naik sini, penuh dah. Maka Nabi SAW pun minum, habislah susu dalam bekas tadi. Mukjizat kan. Itu cerita dia. Cerita tentang susu tadi. Dia boleh duduk di tempat makanan lah yang mengenyangkan tadi. Begitu. Baik, kemudian faslun dalam sahih Muslim diriwayatkan secara sahih bahawa Rasulullah dibuatkan air nabis di awal malam. Kan? Di sini diriwayatkan dalam sahih Muslim secara sahih bahawa Rasulullah dibuatkan air nabis di awal malam. Nabis ni air yang direndam, air rendaman kurma lah. Buah kurma rendam air, esok kita minum. Kan nak sahur esok kita minum air kurma. Dan beliau baru meminumnya ketika pagi hari berikutnya atau malam berikutnya. Nah, malam ni rendam, malam esok minum. Ataupun pagi esok, keesokan harinya atau malam berikutnya, lalu keesokan harinya pada waktu sore. Bila tersisa yang sampai 3 hari ya kan, dan petang beliau memberikannya kepada pelayan atau dibuanglah. Kalau tak ada orang minum juga, dibuanglah. Itu hadis riwayat Muslim. Arti nabis adalah air yang diberi kurma, yang direndam kurma hingga berubah menjadi manis. Itu termasuk makanan dan sekaligus minuman. Manfaatnya amat besar sekali untuk meningkatkan stamina dan menjaga kesihatan tubuh. Beliau tidak pernah meminumnya lebih daripada 3 hari setelah diendapkan. Khawatir bila sudah memabukkan, takut lebih 3 hari jadi mabuk arak pula. Gitu. Kemudian fasal petunjuk Nabi SAW dalam hal berpakaian. Maka minum dah lepas dah, cerita pasal pakaian pula lah, insya-Allah ta'ala. Jadi untuk malam ni kita setakat ni saja. Kalau sahabat-sahabat ada soalan, bolehlah insya-Allah dituliskan di situ, ruang komen di situ. Ya, kalau tak apalah, insya-Allah kita sambung lagi lah pada masa yang akan datang. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Tayyiballahu ثراكم إن شاء الله آمين رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.